Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan sesi PDPR kita untuk minggu yang ketujuh. Ini kelas yang kedua kita untuk minggu ni. Okey, masih lagi dalam bab yang sama, bab nutrisi dan teknologi makanan. Saya ingat hari ni adalah subtopik yang terakhir untuk bab kedua ni. Okey. Okey. Okey, apa yang kita akan bincangkan hari ini adalah berkenaan dengan makanan kesihatan dan suplemen kesihatan. No? Jangan tengok gambar ni. Tengok gambar ni menggoda jiwa pemakanan. Okey, kita nak tengok makanan kesihatan dan suplemen kesihatan. Banyak yang ada di dalam pasaran kita sekarang ni. Okey, di akhir pembelajaran murid boleh berkomunikasi dengan isu berkaitan makanan kesihatan dan suplemen kesihatan. Kita kena tahu apa itu makanan kesihatan dan kedua apa itu suplemen kesihatan. Berkomunikasi mengenai isu status halal makanan. Okey. Di Malaysia isu halal makanan sangat dikritik beratkan sebab kita majoriti umat Islam. Okey. Makanan kesihatan. Okey, cuba tengok sekarang ni isu COVID-19. Okey, kita tengok bila sampainya vaksin. Dulu kita rasa kalau vaksin sampai di Malaysia, insya-Allah dia akan membantu mengurangkan jangkitan. Okey, tapi tiba-tiba dengar suara-suara sumbang kata, apa ni kan? Yang Nabi ajak tak mau guna, makanan sunnah, madu ada, habatus sauda ada. Kita kena faham. Vaksin tu apa? Makanan sunnah tu apa? Makanan sunnah itu mungkin itu makanan kesihatan. Di bawah makanan kesihatan. Bagus untuk diamalkan. Tapi dia tidak menyelesaikan masalah penyakit yang mai. Sebab ada wabak. Wabak dengan vaksin. So kita kena tahu makanan kesihatan ni bila kita kena makan, bila apa kelebihan kita guna makanan kesihatan. Okey. So sebelum kita pergi jauh, kita bincang dulu, kita tengok maksud dia apa. Okey, makanan kesihatan merupakan bahan makanan semula jadi yang terkandung dalam gizi normal yang mengekalkan kesihatan dan tidak mempunyai bahan kimia. Ingat, dia adalah bahan makanan semula jadi yang terkandung dalam gizi normal. So, apa yang kita makan hari-hari itu untuk mengekalkan kesihatan dan tidak mempunyai bahan kimia. Maksudnya kita makan tu macam mana? Yang hari-hari kita makan tu adalah makanan kesihatan, tapi dalam gizi normal. Suku-suku separuh. Kalau makan separuh suku, separuh ataupun separuh lauk saja, separuh nasi saja, tu tak normal. Jadi tidak mengekalkan kesihatan. Kita nak makan kesihatan tadi, kita tengok dia mesti melibatkan yang semula jadi. Itu makanan kesihatan. Antara isu berkaitan dengan makanan kesihatan termasuklah keboleh dapatan makanan kesihatan, harga makanan kesihatan tinggi, kaedah pemprosesan dan bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan. Itu isu dia. Nak dapatkan makanan yang berkualiti satu masalah. Harga makanan kesihatan memang tinggi. Sebab apa? Sebab dia kualiti. Okey, itu kaedah pemprosesan dia. Contoh, kamu nak makan ikan sardin, tuba tak ada masalah sebab boleh mengai ikan, dapat ikan fresh. Tapi bila mai ke orang yang duduk belah pekan nak dapat ikan tu, dia akan jadi ikan tu dah disejuk beku, mungkin diawet jadi ikan sardin dalam tin. Tu isu dia. Dan bahan kimia digunakan dalam pemprosesan makanan. Bila dah proses, dimasuk dalam tin, dia ada pengawet dah, ada perasa dah, ada pewarna dah. Itu isu. Okey, yang kedua adalah suplemen kesihatan. Suplemen kesihatan ni apa? Suplemen kesihatan merupakan bahan nutrien yang diambil dalam bentuk kapsul, pil, cecair dan serbuk dalam dos yang tertentu. Bahan nutrien seperti mineral, vitamin, karbohidrat dan pelawas yang terdapat dalam suplemen kesihatan biasanya dalam kuantiti kecil tapi berkepekatan tinggi. Okey. Antara isu berkaitan dengan suplemen kesihatan termasuklah pengambilan dos yang sesuai dengan keperluan kesihatan. Okey, ingat. Suplemen ni dia kena makan, dia bukan kena makan, kita makan untuk jaga kesihatan. Contoh, kita kurang vitamin C, kita akan makan vitamin C. Tapi ingat, dia
Kecil lah, tapi kepekatan dia tinggi. Sebab tu kalau lelaki suka makan vitamin C, apa masalah dia akan jadi kemandulan. Dia akan merosakkan sperma. So, kalau nak makan tu kita kena cari makanan kesihatan. Makanan kesihatan tadi buah oren ada, buah limau ada. Itu ada vitamin C yang semula jadi. Tapi kalau suplemen kesihatan, contoh tadi, macam perempuan dia ada masalah dengan iron deficiency atau kekurangan ferrum dalam badan. Senang kata um, apa kita panggil anemia ataupun thalassemia. Anemia ni biasanya dia berlaku pada perempuan dia sebab dia kurang darah zat besi dalam darah dia. Jadi dia kena makan zat besi tu, disediakan oleh doktor lah, ada ubat dia, folic acid tu kena makan. Dia kecil je tapi kuantiti dia 500 mg. Satu biji kali makan tu dia boleh support kamu punya kekurangan vitamin zat besi dalam badan tu. Tu faham tak suplemen kesihatan? Suplemen kesihatan ni makanan yang mengganti ubat atau bahan kimia yang digunakan untuk menggantikan kita punya zat-zat tertentu yang tak cukup dalam badan kita. Tapi isu dia pengambilan dos yang sesuai dengan keperluan kesihatan. Tak semua orang perlukan makan suplemen kesihatan. Ada dulu isu, ingat, orang suka makan Berocca. Berocca tu dia macam vitamin C yang dicelup dalam air, dia celup buih kan. Orang tengok Tun Mahathir makan benda tu. Tempat dia sihat walaupun umur dia 93. Sesuai dengan umur dia. Masa umur dia muda tak makan ni, orang muda pun bantai nak makan Berocca tu, tak perlu. Sebab badan kita boleh cari vitamin C lagi daripada sudut yang semula jadi. Cara makan buah limau, buah oren. Tapi bila kita makan bukan untuk kita, akan jadi masalah lain juga. Jadi keperluan kesihatan tu ada masalah. Dan pengambilan dos pun kena tahu. Vitamin C satu hari untuk perempuan 2 biji saja. Sama juga dengan lelaki, tapi lelaki tak digalakkan sebab dia boleh menyebabkan kemandulan. Okey, dia kena tahu berapa dos. Ini bukan produk kecantikan, ini suplemen kesihatan. Okey, baik. Oleh sebab keperluan badan seseorang individu berubah-ubah, dos pengambilan suplemen kesihatan sukar ditentukan dengan tepatnya. Sebab kadang-kadang badan kita ni dah cukup dengan vitamin C. Kita duk makan lagi, tak betul ya? Kadang-kadang kita tak perlukan ambil pun suplemen tu, tapi kita ambil juga. Tengok orang makan, tengok iklan, tengok kupu putih, tengok di herb, semua nak makan makjun, abang kuat, apa benda. Sebenarnya tak perlu. Yang perlu bila ada faktor kesihatan kita yang menyebabkan badan kita tu tak boleh nak terima, macam perempuan tadi, folic acid. Dia perlu bila dia mengandung. Sebab badan dia tengah mengandung ada dua orang dalam satu badan. Badan dia sendiri dan badan anak dia. Jadi badan anak dia perlukan darah untuk sebagai sumber makanan. Jadi darah dia akan kekurangan zat besi. Jadi zat besi tu digantikan dengan folic acid. Kita kena faham apa penggunaan suplemen tu. Kita tak boleh guna suka-suka hati ambil. Mesti ada dos dia yang tertentu yang ditentukan oleh doktor lah biasanya. Hasilnya pengambilan suplemen berkurang atau melebihan menyebabkan kesan buruk pada pengguna. Macam saya kata tadi, zat besi vitamin C tak perlu ambil sangat. Tapi orang kita nak sangat vitamin C. Saya tak faham. Kadang-kadang kita dah makan banyak buah, banyak sayur yang dah ada vitamin ni kan. Itu suka makan benda yang kadang-kadang macam minyak ikan kut kan, dia bagus untuk badan. Tapi kajian terakhir sekarang ni dia tunjukkan minyak ikan ni menyebabkan kanser hati. So kita kena tahu perlu tak kita ambil benda tu. Kalau tak perlulah kita guna ikut orang. Dia sekarang ni kita malas, kamu sebagai pelajar tak pernah kisah sangat sebab kamu tak ada duit lagi nak beli. Dia dah start kerja, ada orang nak kata, hang kena makan ni, hang kena tahu. Kita kena tahu badan kita perlu ke tak. Sebab badan kita ni kadang-kadang tak perlu. Macam badan orang-orang pulau ni biasanya iodin ni tinggi. Sebab tu kalau bila iodin tinggi, dia tak perlu pun nak ambil lagi iodin dalam bentuk pil. Apa iodin? Iodin tu dalam ikan, sotong, udang semua tu. Berlebihan jadi gout. Tu kalau kurang, kalau macam orang-orang yang susah nak makan benda-benda macam ni, yang allergic makan sotong, udang macam ni, mungkin sesuai lah makan suplemen macam tu kan. Okey, dasar keselamatan makanan kebangsaan. Dasar keselamatan makanan kebangsaan yang dikuatkuasakan oleh bahagian keselamatan dan kualiti makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia melalui program keselamatan makanan.
Dasar ini bertujuan untuk melindungi orang awam daripada apa? Risiko pengambilan makanan dan minuman yang mengancam kesihatan, makanan kesihatan dan suplemen tiruan seterusnya dapat ini menggalakkan perdagangan makanan tempatan dan global. Okey, dasar ni nak selamatkan sebab apa? Pengambilan makanan dan minuman yang mengancam kesihatan. Ada penjualan kan. Makanan konon-kononnya makanan sunnah, kadang-kadangnya makanan kesihatan yang dibuat oleh pakar-pakar, sedangkan benda tu rekaan hanya untuk jualan. Jadi dasar ni digunakan untuk melindungi orang awam daripada tertipu. Okey, dan kadang-kadang makanan kesihatan dan suplemen ni ada yang ori tapi ada juga yang tiru. Bila tiru pun ada masalah. Jangan main-main lah. Bila bila benda makanan ni jadi mahal, apa makanan kesihatan atau suplemen ni mahal. Jadi ada orang akan tiru untuk jadi murah. Yang kita pun beli. So dasar keselamatan makanan ni akan melindungi kita. Dasar, okey. Biasanya kalau kamu tengok sesuatu produk, dia ada kalau macam ubat ke apa, dia ada mesti ada kelulusan daripada KKM. Dia ada nombor siri dia. Biasanya. Okey, pihak berkuasa dadah PPKD diamanahkan untuk mendaftarkan dan memantau suplemen kesihatan dan ubat tradisional sebelum dipasarkan. Kalau kamu pergi ke farmasi, kalau kamu nak beli suplemen, nak beli ubat-ubat yang tradisional, pastikan kamu pergi farmasi yang berdaftar sebab mereka ada drug control. Okey, ada drug controller kat situ. Drug controller ni maksudnya apa? Dia ada ni. Ni penting ni. Dia ada label dan kod QR suplemen yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Bukan nak kata Mak Ajun yang tu orang buat tu salah. Tak. Bukan nak kata minyak senyonyong yang orang buat tu salah. Tak, minyak senyonyong tak ada kaitan. Bukan minyak urut yang orang kampung kita buat tu salah. Tak. Tapi bila dia nak mula dijual secara meluas, dia perlu dapatkan pendaftaran daripada KKM. Sebab KKM akan kaji dulu selamat tak selamat penggunaan. Pelekat dan label kod QR akan dilekatkan pada botol atau kotak suplemen kesihatan dan ubat tradisional yang telah diluluskan dan didaftarkan. Ingat main-main lah. Minyak cak kapak atau minyak cak kapak. Orang tutur roboh tak kepala, boleh pening kepala, ada sikit kepala kan. Disapu tak kepala. Pun banyak tiruan. Dia bukan setakat tiru minyak, dia tiru kotak. Bukan setakat tiru kotak, dia tiru habis. Ni. Ni. Apa dia punya cop-cop label kod QR daripada KKM ni. Sebab apa? Sebab benda tu orang boleh buat duit. Okay, isu sebenar dia sebab orang nak jual ni, orang nak duit lah. Dan kita nak beli, nak sihat lah kononnya. Dan kita beli, salah beli, kita sakit. Okay. So kalau kamu pergi beli, pastikanlah kamu beli ke drug store, drug control store yang ada. Maksudnya farmasi yang berdaftar. Kalau kat Langkawi kita ada Georgetown, kita ada RPS, kita ada Watson, kita ada Guardian. Okay, itu yang dikontrol. So ubat-ubat tertentu ni yang hanya dijual tu mesti ada pentadbisan daripada KKM. Okey. So kita juga perlu ada pendidikan lah mengenai benda ni. So kalau kamu dah belajar ni, nanti kamu balik, kamu boleh ceritalah kat keluarga kamu. Kat mak kamu kan suka sangat beli produk kecantikan, kat kakak kamu. Produk-produk suplemen nak kurus. Semua tu mengarut kalau kata benda tu tak ada kajian dan tak ada keberkesanan secara kita kata holistik ya, secara betul ke macam tu kan. So kena pastikan benda-benda macam ni. Lagi tengah makan benda tu katanya untuk kurus, dah lah tak kurus, sakit lain pula. No, sebab bila salah makan buah pinggang akan masalah. Hati ada masalah. Kanser hati, buah pinggang rosak. Tu isu-isu dia. Okey. Iklan dan kaedah pemasaran tentang mutu makanan kesihatan dan suplemen makanan sering mengelirukan dan menyukarkan pengguna sebab tu memilih makanan kesihatan yang bersesuaian dengan keperluan mereka. Tu kadang-kadang ada iklan kan. Iklan apa macam top gila ubat tu sangat bagus untuk ni, padahal kita pun fikir betul macam ni, takkan good makan ubat boleh jadi kurus kan, macam seorang tu kan dia kata tak senang pun ubat ni, tak mengarut. Nak kurus kurang makan, senam makan banyak.
Bukan dengan makan suplemen beraya. Makan suplemen makan macam biasa, makan 5 pinggan sehari. Makan pil suplemen apa pun tak kurus lah cerita dia. Tak sihat lah. Sihat mesti ikut gizi makanan yang betul. Okey, bagi melindungi ni, Kerajaan Malaysia mengawal mutu melalui Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan 1985. Okey, pada Akta Makanan 1983 merupakan undang-undang Malaysia yang dikuatkuasakan oleh kerajaan untuk melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi makanan, kesihatan dan penipuan berkaitan dengan penyediaan, penjualan, penggunaan makanan serta perkara yang berkaitan dengannya. So ni ada akta. Kita tengok dah bawah akta dia apa yang ini. Secara ringkas, mana-mana pihak yang menjual makanan beracun atau merosakkan kesihatan pengguna akan didenda dan dipenjarakan atau kedua-duanya sekali jika kesalahannya disebutkan oleh mahkamah. So kalau makanan yang kamu beli tu beracun dan boleh merosakkan diri kita, kalau kita report, kita boleh menangkap dan menahan, memenjarakan dan mendenda orang yang menjual ni. Okey. Peraturan-Peraturan Makanan 1985 adalah undang-undang digubal di bawah Akta Makanan 1983. Tadi Akta Makanan 1983, ini peraturan dia. Digubal. Undang-undang dikuatkuasakan oleh KKM dan pihak berkuasa tempatan untuk membantu orang ramai memperoleh makanan yang selamat, berkualiti, bersih, bebas daripada sebarang bahan pencemar dan beracun. Okey, cuba kau fikir. Apa bila kamu beli makanan, apa yang kamu kena tengok dulu? Biasanya kamu tengok paket depan. Tampak sedap, beli tu. Itu salah. Okey, tak apa. Nak tengok cantik sedap sebab itu memang penarik untuk kita. Beli supering kan. Supering nampak sedap mas supering. Beli, kamu tengok paket roti lah ni. Cantik-cantik warna oranye, kuning, biru. Itu penarik. Tapi apa yang kamu kena tengok yang pertama? Syarikat, expired date. Itu yang paling pertama. Tapi sebagai orang Islam, cok halal. Walaupun dia bukan bawah peraturan makanan, tapi itu kita tengok dulu. Takut sikit roti tu buat dengan babi ke, biskut tu buat dengan lemak babi yang kita tak tahu ke, lemak-lemak haiwan lain yang tak disembelih kita tak tahu. So halal. Yang kedua, tarikh expired. Tarikh luput. Yang ketiga, nama syarikat buat. So kita tengok lagi. Okey, tengok label lah. Sebagai contoh, dalam ni kita ada label-label. Label apa yang ada? Now, okey, yang pertamanya nama sebutan sebenar makanan yang jelas, tepat dan tidak mengeluhkan. Kalau roti gardenia, kena gardenia hijau putih. Sebab ada orang tipu. Nak jual roti ni kan sedap, orang beli ramai. Jadi ada syarikat tipu dia. Okey. Kemudian ada senarai ramuan. Ramuan berapa tenaga. Nah, kalau kamu tengok. Maaf. Itu label makanan. Okey. Yang ni, ramuan ni yang dibuat dengan apa? Tepung gandum, susu tepung, apa semua ni kan. Ini ramuan dia, cara nak buat roti ni. Kemudian arahan penyimpanan kena tahu. Biasanya kamu beli, simpan di tempat sejuk, simpan di tempat beku. Kan? Kalau beli susu pekat, simpan di tempat sejuk. Kan? Kalau kamu tak kat luar, sat masam. Kalau susu tepung adik kamu, tu tempat yang gelap dan suhu normal. Dia tak simpan dalam tiap air. Okey, maklumat pengeluaran, nama dan alamat pengilang, pembungkusan, ejen. Ni biasanya ni. Kadang-kadang dikilangkan oleh, kadang-kadang dikilangkan dan dibungkus oleh. Dibungkuskan oleh. Macam tu dia ada mai. Mai daripada Australia tapi dibungkus di Malaysia ada. Itu biasalah. Okey. Akuan pemakanan menunjukkan kualiti makanan tersebut. Biasanya ada orang tu tinggi kalsium, tinggi protein, tiada pewarna, tiada perasa lah. Kalau kamu tengok makanan, kamu perasan lah. Dia ada label-label. Dia akan letak akuan makanan. Okey, pelabelan makanan. Ni yang kita tengok lah. Tenaga banyak-banyak, protein banyak-banyak, karbohidrat banyak-banyak yang bila kita makan sesuatu produk tu. Kemudian, dia mesti nyatakan. Dia guna apa bahan pengawet, apa pewarna, apa perasa, apa jenis antioksidan, apa conditioner pemakanan yang dia guna. Dia kena nyatakan. Misalnya dia akan tulis, hanya menggunakan pewarna semula jadi. Kalau kamu tengok Extreme Nestle, kebanyakan dia akan sediakan tu, hanya menggunakan pewarna semula jadi. Semula jadi tu termasuklah daripada buah, daripada warna daun kan, macam tu lah.
Tidak menggunakan perasa tiruan. Mungkin dia guna perasa daripada udang. Itu adalah perasa semula jadilah. Dia kena nyatakan. Kadang-kadang dia nyatakan menggunakan produk ini menggunakan pewarna dan perisa yang dibenarkan. Dia ada gambar. Cuma coklat yang cuki apa? Cupa cup tu macam cupa cup murah tu. Yang tu kalau murah biasanya dia dia menggunakan pewarna semula jadi kot. Okey. Penyertaan mengikut kuantiti berat dan isi padu dia kena habaq. Berat bersih berapa roti tu. Berat bersih tu berapa makanan tu. Susu tu berapa kilogram, berapa gram. Okey, berapa mililiter dia kena habaq. Dan kena ada tarikh luput. Ini 9 perkara yang kamu perlu tengok bila kamu beli makanan, salah satu makanan. Sebab ini bila kamu makan, kamu keracunan, kamu kena tengok balik kat packaging. Kalau packaging tu memang dah sah-sah lah expired date dia bermasalah. Sebab makanan ni dia ada tentu. Kadang ada orang alergi. Kamu beli keropok udang. Okey, keropok udang tu tak masalah untuk kamu makan, tapi adik kamu ada alergi. Kamu tengok kawan, ya Allah, tengok adik dah bengkak dah muka apa semua, tengok no ada. Produk ini dia ramuan dia ada gunakan udang kering ke apa. Menyebabkan adik kamu tu. Kalau ada orang yang masalah dengan kacang, tu problem. Okey. Kalau kacang ni dia makan, dia ada alergik dengan kacang, dia makan produk kacang dia boleh jadi penat. Sebab pembuluh darah dia nipis. Kena hati-hati noh. Okey. Pastikan kamu ni dalam belajar ni sambil-sambil tu kamu kena tahu noh yang kamu bolehlah amalkan. Supaya kita tidaklah jadi pengguna yang bodoh. Ialah pengguna yang bijak. Beli buatan Malaysia tapi pengguna yang bijak. Itu cara dia. Okey. Status halal Malaysia. Status halal Malaysia dibuat diperakuk oleh JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Imbas kembali tempat makanan atau produk makanan yang mempermainkan logo halal Malaysia. Tempat makanan atau produk makanan yang mempermainkan logo halal Malaysia mengesahkan bahawa makanan dan tempat itu adalah halal. Dia kalau macam saya tak pastilah, kalau masa saya di Sarawak dulu, kedai-kedai makan nak cari yang halal ni payah. Tapi bila satu kedai tu dapat cok halal, dia akan letak cok halal depan kedai dia. Dia simple, macam kedai makan kat rumah kita pun, kat kampung kita, dekat Pekan Langkawi ni payah nak jumpa ada halal. Kecuali KFC, McDonald, Mary Brown. Tu dia ada kalau kamu tengok ada sijil halal. Tapi kalau kedai-kedai kita ni, kedai-kedai makan kita ikut dan je. Tu yang jadi isu daging tak sembelih daging beku kan, beli dekat yang isu dekat Johor. Daging beku tu tak halal tau. Berapa lama dah kita makan. Dan daging beku tu dah juga yang daging import ni juga dah kita gunakan untuk apa? Untuk masak di kedai-kedai makan. Sebab di Malaysia kedai-kedai makan ni kita ala orang Melayu masak macam halal lah. Macam tu kita pegang macam tu. Sebenarnya dia lebih ketat. Kita perlukan satu authority yang JAKIM ni buat. Dia akan check kedai tu halal tak halal dari segi sudut pemasak, tukang masak, sudut penyediaan makanan, sudut pembelian makanan, sudut sumber makanan. Sebab tu kalau kamu pergi dekat KFC Langkawi tak ada coleslaw. Pelik kan? Hampir negeri luar ada coleslaw. Saya duduk di Sarawak ada burger yang tak sampai dekat McDonald. Sebab status halal. Sebab orang KFC ni memang buka di Langkawi, tapi sumber makanan dia nak buat tu dia kena ambil di tempatan. Tapi tak ada, jadi tak cukup, haram. So hati-hati dengan status halal. Kita orang Islam ini yang wajib atas kita. Kewajipan terhadap orang Islam mencari yang halal, halalan tayyiban. Okey. Baik. Habis bab 2 rasa lega. Okey, rasanya kalau belajar online lagi laju pada belajar dalam kelas. Hampa pun buat kerja dengan laju. Alhamdulillah. Terima kasih yang banyak yang mengikuti kelas PDPR saya sepanjang sebulan lebih ni. Dah minggu 7, dekat sebulan 3 minggu dah. Dan kamu banyak harapnya kamu dapat belajar yang sesuatu yang baru dan dapat mengamalkan dalam kehidupan seharian. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapat manfaat dan dapat rahmat daripada Allah Ta'ala, memudahkan kehidupan seharian kita, dalam masa sama memberi pahala kepada kita dalam mencari yang baik itu, insya-Allah. Jadi amallah ilmu yang kita dapat, kerana ilmu yang diamalkan akan membentuk buah-buah yang cantik di pokok.
Al-ilmu ka'amal kasyajarat la samarat. Maksudnya kalau pokok ni, kalau ilmu ni kalau tak diamalkan macam pokok tak ada buah. So kita doakan apa yang kita dapat hari ni kamu boleh mengamalkan. Banyak kita belajar suplemen makanan kesihatan, suplemen makanan, dan kita ada juga belajar pasal label-label makanan, dan kita tahu akta yang akan melindungi kita dalam masa sama. Kita boleh tahu apa kepentingan halal untuk kita. Baik, saya rasa kita tamatkan dulu untuk kelas hari ini. Saya harap kamu dapat belajar sesuatu yang memudahkan kehidupan kamu, insyaAllah. Baik, kita jumpa lagi dalam sesi PDBR seterusnya, insyaAllah. Kita tamatkan kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.